Hello guys, bersama lagi kita di dalam Orang Indo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke guys, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Oke guys, hari ini mari kita berbicara dan mendengar berita yang panas hari ini. Dan sebelum saya teruskan, beberapa hari ini pelbagai pihak terutamanya di dalam kerajaan dan sekutunya berada di dalam keadaan tertekan. Apa tidak, Kem Azmin Ali dikatakan MP yang telah mengkhianati kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini telah berpaling sokongan, dan tidak ketinggalan juga 2 MP daripada PAS menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ramai yang menjadi cacing kepanasan, dan ada di antara mereka yang membuat laporan polis dengan kenyataan SD yang disebut-sebut oleh Anwar Ibrahim sebelum ini, menganggap juga bahwa SD itu adalah palsu dan menyatakan mereka tidak pernah menyokong Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia juga yang lebih dikenali sebagai Bapa Perutusan tidak ketinggalan berada di dalam keadaan kegusaran, sehingga ada mulut-mulut mengatakan beliau telah menghantar WhatsApp kepada ahli Parlimen UMNO yang dikatakan juga menyokong Anwar Ibrahim dan mengatakan kamu semua pembelot. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Sumber Malaysia Gazette 12 hari bulan Oktober 2020. Bila Anwar pergi Istana Negara, esok Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap Yang di-Pertuan Agong dan akan membawa senarai majoriti ahli parlimen menyokongnya untuk membentuk kerajaan baharu. Walaupun tinggal sehari lagi, rata-rata masih tertanya-tanya siapakah MP yang menyokong ketua pembangkang itu. Seperti biasa, senarai nama dan ahli kabinet baharu Anwar sudah menjadi troll di media sosial, tular dan menjadi lelucon dalam kalangan netizen dan pimpinan politik kerajaan. Malah setiap hari juga banyak MP kecuali dari Pakatan Harapan menafikan dirinya menyokong Anwar, sampai ada yang membuat aduan polis selepas penafian tidak diendah. Ahli Parlimen Pontian Dato' Azman Mazlan seperti contoh menganggap senarai ahli kabinet Anwar yang tular sekadar fata morgana. Setiausaha Agong BN dan ahli Majlis Tertinggi UMNO Tan Sri Anwar Musa pun kata setakat ini tiada ketetapan pucuk pimpinan UMNO dan BN. PAS dan MC juga menafikannya dan ikrar tak setia kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malah ada kalangan pemimpin PAS sendiri keliru. DAP pada mulanya menyangka ia sokongan daripada GPS, tetapi GPS sendiri sudah menafikannya. Anwar juga kata barisan MP bersamanya adalah daripada Melayu dan Islam. Jadi ia memeningkan kepala DAP dan Amanah juga. Adakah mereka perlu bersama PAS UMNO? Adakah mereka perlu bersama PAS UMNO? PAS dan UMNO juga sudah tentu tidak selesa. Satu lagi, bolehkah kerajaan baharu pimpinan Anwar menafikan hak DAP yang ada 42 kerusi parlimen untuk menubuhkan kerajaan dominasi Islam dan Bumi Putra? Walaupun ada pihak mengaitkan Anwar seperti cerita pengembala kambing dengan serigala selepas apa yang berlaku pada September 2008, namun kali ini masih ramai dalam mood yakin, tapi dalam masa yang sama curiga. Sila tinggalkan komen anda. Dalam insiden tahun 2008, ramai wakil rakyat sebelah Anwar ketika ia sudah pakai suit lengkap mau menjadi menteri, namun akhirnya kampung di kampung baru sahaja sepanjang hari. Tetapi kita perlu ingat, Anwar bukan sembarangan. Beliau sudah lama dalam politik. Beliau ada hubungan peribadi dengan kebanyakan MP senior walaupun berlainan parti. Namun dalam masa yang sama, Muhyiddin juga tidak kurang seniornya. Gerak langkah Anwar sudah tentu dikesan lebih awal. Jangan lupa kepada kepakaran Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dalam menafsir segala politik, dalam menafsir gerak politik yang sama. Kita ada 222 MP semuanya. Tolak campur dan bagi, sudah tentu mereka boleh agak siapa yang akan bernaung dengan Anwar. Atau mungkin ada kejutan, siapa yang tahu. Mungkin ada berpendapat hasrat Anwar juga dipersetujui setengah MP UMNO selepas mendakwa mereka dibuli oleh Bersatu. Mungkin kerjasama akan berlaku antara MP dengan MP, bukan secara blok. Ia juga mungkin juga signal kepada Bersatu di bawah pimpinan Muhyiddin yang didakwa banyak membuli UMNO. Jauh di sudut hati UMNO, mereka remuk melihat partinya dibuli oleh parti serpihan mereka sendiri. Lebih lagi parti itu minoriti selepas perpecahan dengan Puan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang membentuk Parti Pejuang. Mahathir juga memperlekehkan tindakan Anwar dengan mengatakan bekas timbalannya itu bukan sekali pernah merasa ada majoriti menyokongnya. Kali ini memang sah, tidak ada lagi kerjasama dengan Anwar dan Mahathir lagi kerana sudah 2 kali terkenal. Namun sudah pasti ramai tercari-cari formula apa yang ada pada Anwar. Jika dulu dianggap sekadar talian hayat kepada warisan dalam PRN Sabah, tapi kali ini sudah tentu ia berbeza. Anwar sudah ada nombor kembali tular, tapi ada yang kata ia sekadar umpan bagi menarik minat MP yang ada untuk lompat bersamanya pada saat-saat akhir.
Jika benar ia kerjasama antara MPA dan MP dan tidak mustahil ada juga PAS menyertai, walaupun ramai lihat mustahil PAS kembali bertaut dengan DAP dengan serpihannya amanah. Kenyataan Ahmad Zahid seperti laporan sebuah portal yang menilai secara bijaksana dahulu apa isi persembahan Anwar kepada Yang di-Pertuan Agong juga boleh dibaca walaupun ramai MP UMNO menafikannya. Kalau berlaku seperti ramalan itu, sejarah politik pasti berubah. Namun kuasa terletak pada Yang di-Pertuan Agong sama ada beliau terima atau tidak, lambat atau cepat, seripaduka ada kebijaksanaannya. Apa yang berlaku seperti sebelum ini banyak mengajar semua pihak walaupun menyadari pilihan raya umum untuk langkah yang terbaik, namun impak COVID-19 dalam PRN Sabah memungkinkannya tidak berlaku dalam masa terdekat. Mungkin apabila berlaku perpecahan sekongan, ada Perdana Menteri interim sementara menunggu PRU 15 diadakan. Sementara itu, mungkin pemilihan diadakan di sidang Dewan Rakyat. Biar jelas siapa yang sokong. Perdana Menteri ini pula mungkin Anwar, mungkin Muhyiddin atau mungkin Kuli yang dilihat agak bebas dan dihormati kawan dan lawan walaupun mewakili UMNO. Ataupun dek kerana COVID-19 mengganas semula. Semuanya tidak akan berlaku apa-apa dalam masa yang terdekat. Segalanya mungkin. Malaysia GZ. Terima kasih kerana mendengar dan sila berikan komen anda untuk penambahbaikan video-video kami yang berikutnya. Dan sila berikan komen anda berkaitan dengan perkara ini. Jika ia betul, ia mungkin menjadi kenyataan. Tapi jika tidak, ia mungkin hanya sekadar gimmick politik. Sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tak apa pun tangkap, 2 ton keinginan. Sekian, bye-bye.